Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj karangan Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mutahayyirah mutlaqah iaitu perempuan mustahadah, mu'tadah, ghairul mumayyizah, nasiyatun adataha qadran wa waqtah. Jadi perempuan yang darah dia keluar lebih daripada sebanyak-banyak haid, yang mana darah tersebut hanya satu sifat sahaja. Lepas tu sedangkan dia lupa adat dia, kadar dan waktu. Maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah mengikut qaul al-masyhur, adalah mengambil langkah ihtiyat. Itu al-masyhuru wujubul ihtiyat. Maka fayahrumul wat'u wa massul mushaf, haram wati. Haram wati dan haram menyentuh mushaf dan haram membaca Al-Quran pada selain daripada sembahyang, dan dia mesti kena sembahyang fardu selama-lama, dan mesti dia kena sembahyang sunat mengikut kaul al-asah. Jadi dia sembahyang fardu selama-lama, sama juga sembahyang sunat fil asah. Lepas tu ada hak yang kata rakaman maring tak ada dalam Facebook. Anda mungkin anda ada silap tekan kan, dia tak tahu. Anda mungkin ada silap tekan. Mungkin kesilapan anda aku. Allah Rabbi, minta maaf banyak mungkin kesilapan anda. Okey, katanya wa yahrumu 'alaiha massul mushaf, dan haram atasnya menyentuh mushaf. Wa hamluhu kama ulima bil aula, dan sama juga menanggung membawa al-mushaf. Kama ulima bil aula, sebagaimana dapat diketahui dengan lebih utama. Lebih utama lagi menanggung mushaf, menyentuh tidak dibolehkan, menanggung lebih utama lagi. Katanya wal qira'atu fi ghairi shalah, dan haram atasnya membaca Al-Quran pada selain daripada sembahyang. Ini memberi maksud bahawasanya boleh dia dalam sembahyang membaca Al-Quran, bahkan wajib dia membaca Al-Quran kerana diwajibkan kepadanya sembahyang, sedangkan salah satu daripada rukun sembahyang adalah membaca Fatihah. Okey, kenapa haram dia membaca Al-Quran pada selain daripada sembahyang? Alasan dia adalah lihtimalihi aidha, lihtimalil haid aidha, kerana ihtimal haid juga, untuk mengambil langkah ihtiyat. Tapi dalam masalah sembahyang, amma fi shalah, ataupun dalam sembahyang, fajaizatun mutlaqa, maka hukum dia adalah harus secara mutlak. Secara mutlak ni maksudnya adalah sama ada baca hak yang rukun ataupun baca hak yang sunat. Baca Fatihah ke, baca surah ke, harus. Namun di sana ada pandangan yang kedua mengatakan waqila, kata qil tubahu lahal qira'atu mutlaqan khawfan nisyani bi khilafil junub li qisari zamanil janabah. Diharuskan baginya, ni pandangan sebahagian ulama, diharuskan baginya membaca Al-Quran secara mutlak, sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Jadi hak yang kata tak boleh baca Al-Quran saat ni tu atas pandangan yang pertama. Namun pandangan yang kedua dia kata boleh baca Al-Quran sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Mutlaqan ni sawaun fi salati au kharijahu au kharijaha, sama sahaja di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Atau kita baca dah kan?
Ha? Tentang mutlak satu hutang tu. Ayat wajib atau sunat dan semayang. Ada hak yang mutlaqan dia ada dua kan. Fajaizatun mutlaqan. Mutlaqan tu hak yang pertama perkataan amma fi salati fajaizatun mutlaqan. Mutlaqan yang pertama tu maksudnya adalah sawaun kana ruknan au ghairahu. Itu yang pertama, sama saja Quran itu adalah rukun bagi sembahyang ataupun selain daripada rukun. Itu makna mutlaqan yang pertama. Okey. Wa qila tubahu lahal qira'atu mutlaqan. Mutlaqan yang kedua makna lain pula. Mutlaqan ay sawa'un kanat fi salati aw kharijaha. Sama sahaja dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Nampak kan? Khaufan nisyan, kerana bimbang lupa. Jadi kalau dia mari alasan khaufan nisyan, jadi bermakna ini merujuk kepada siapa? Kepada orang yang hafal Al-Quran. Kemudian faham. Jadi untuk orang yang hafal Al-Quran takut bimbang lupa, maka boleh dia baca Al-Quran sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Ini bagi mutahayyirah lah. Mutahayyirah boleh. Baik, bi khilafil junub, berbeza dengan orang yang berjunub. Jadi pandangan yang kedua kata masalah orang perempuan mutahayyirah sama dengan orang berjunub. Tak sama. Itu bi khilafil junub. Sebab dia tak sama? Sebab masalah mutahayyirah dia masa dia panjang. Berjunub ni masa dia sekejap. Liqisari zamanil janabah, kerana pendeknya zaman al-janabah. Dan orang yang berjunub ni mani', maksudnya janabah tu dia boleh hilang bila-bila masa sahaja. Tidak gitu. Jadi maksudnya sampai dah apabila berjunub, setelah daripada bersetubuh, setelah daripada keluar mani, maka boleh dah dia menghilang mani' tersebut ataupun janabah, dia boleh menghilang dengan cara mandi ataupun bertayamum. Okey, boleh faham? Manakala perempuan mutahayyirah dia tidak boleh hilangkan tahayyur dia. Setiap zaman ihtimal haid dan ihtimal tuhur. Jelas tak? Waqil dan kata qil ni pandangan yang ketiga, tahrumu ziyadatu 'ala al-Fatihati fi salati. Haram melebihkan di atas Fatihah dalam sembahyang. Dalam sembahyang hanya boleh baca sekadar Fatihah sahaja. Dalam sembahyang hanya boleh baca sekadar Fatihah sahaja. Lebih daripada Fatihah tak boleh. Hak tadi boleh secara mutlak, yang penting dalam sembahyang. Tidak. Faham kan? Baik. Yang mana pandangan yang ketiga ni dia samakan mutahayyirah dengan orang yang berjunub yang tidak ada air dan tanah. Bandingannya adalah kal junubi al-faqidi lit-tahurain. Yang mana orang yang berjunub yang tidak mempunyai air untuk mandi wajib dan tidak mempunyai tanah untuk bertayamum sebagai ganti daripada mandi, maka dia wajib kena sembahyang li hurmatil waqt. Tetapi dalam sembahyang dia hanya kena baca Fatihah sahaja. Sebab Fatihah sahaja hak yang maksudnya dibaca benda hak yang ma la budda minhu, benda hak yang tidak dapat tiada, benda hak yang mesti. Manakala benda yang sunat tidak boleh. Okey, jelaskan. Jadi pandangan yang ketiga dia samakan perempuan mutahayyirah saat itu dengan al-junub al-faqid li at-tahurain. Jelas. Baik. Okey, cuba kita tengok apakah jawapan pandangan yang pertama. Sini kita buktikan. Apakah jawapan pandangan yang pertama? Pandangan yang pertama kata boleh baca Al-Quran dalam sembahyang secara mutlak. Jadi bermakna luar sembahyang tak boleh. Sebab nak mengambil langkah ihtiyat. Sebab sekarang ni bukan nak menyusahkan perempuan, tapi kerana darurah. Terpaksa buat gini kan. Katanya wa farraqa al-awwalu bi anna al-junuba muddatuhu muhaqqaqun bi khilafiha. Ini pandangan yang pertama katakan ni, dan telah membuat perbezaan oleh al-awwal. Al-awwal tu pandangan yang pertama dulu. Sebab sekarang lah ni pandangan yang ketiga dikatakan dia kata orang puang ni sama dengan orang berjunub. Nampak dah? Kan dia kata kal junub kan? Al-faqid li tahurain. Jadi bermakna perempuan mutahayyirah sama dengan orang yang berjunub. Jelas tak? Pandangan yang pertama kata tak sama. Mana sama? Sedap pun kata sama. Balas sama-sama kita. Gitu kan? Sedap pun kata sama. Budak-budak badah. Tapi ini bukan balas budak-budak ni. Ni panggil benda perbincangan ilmiah di kalangan ulama-ulama mu'tabar. Baik. Dah sama dia kata. Dah sama sudut mana? Cuba tengok molek. Orang yang berjunub, tengok.
Wa farraqa al-awwal bi anna al-junuba muddatuhu muhaqqaq. Tempohnya adalah suatu yang pasti. Faham? Tempoh orang yang berjunub tu adalah suatu yang pasti ke tidak suatu yang pasti tadi? Tempoh dia adalah suatu yang jelas, suatu yang nyata. Tempoh dia adalah suatu yang nyata. Tempoh, okey, orang yang berjunub, apabila dia berjunub, tempoh janabah dia saat itu adalah suatu yang nyata. Okey, boleh faham? Dia apabila dia berjunub, okey, sekarang dia berjunub. Jelas tak dia berjunub? Jelas. Sehingga dia mandi, jelas dia berjunub. Sehingga dia mandi, jelas dia berjunub. Tempoh janabah dia adalah suatu yang jelas. Tapi perempuan mutahayyirah, dia diharamkan baca Al-Quran sebab dia diharamkan baca Al-Quran kerana ihtimal waktu itu adalah waktu haid. Adakah nyata haid dia? Tidak nyata. Okey, boleh faham kan? Hak nu nyata. Hak ni tidak nyata. Okey, boleh faham kan? Jadi tempoh berjunub adalah muhaqqaq, suatu yang nyata. Bi khilafiha, berbezanya perempuan mutahayyirah. Okey, kita kata sebab pandangan yang ketiga dikata perempuan mutahayyirah sama dengan orang yang berjunub yang tidak mempunyai dua alat pembersih. Tidak ada air dan tidak ada tanah. Maka wajib dia kena sembahyang, cuma wajib dia kena baca Fatihah saja, tidak lebih daripada Fatihah. Maka sama juga dengan perempuan mutahayyirah. Pandangan yang pertama kata tak sama. Tak sama sudut mana? Okey, orang hak yang berjunub ni, okey, orang hak yang berjunub, tempoh dia adalah suatu hak yang jelas. Okey, katakanlah tempoh tak ada air tu, tak ada tanah saat ni tu. Tempoh dia adalah suatu yang jelas. Tempoh dia sebagai orang yang berjunub, ketika tu jelas dia adalah seorang yang berjunub. Tempoh tersebut kan. Tetapi perempuan mutahayyirah, tempoh haid dia dalam ketika dia tahayyur adakah suatu yang jelas? Tidak, bukan suatu yang jelas. Kerana ada ihtimal haid dan ada ihtimal suci. Maka oleh kerana hak nu suatu yang nyata dan jelas, hak ni bukan suatu yang nyata dan jelas, maka tidak boleh kita samakan. Okey, boleh faham? Jadi kita samakan sesuatu benda yang pada hakikatnya adalah berbeza, maka sebenarnya tidak betul. Nampak kan? Baik, habis itu. Dia sebenarnya hak ni memanglah payah sikit. Hak ni payah sikit. Dia kita baca kitab Turath. Lebih-lebih lagi kalau kita baca kitab syarah kepada matang, sebenarnya bukanlah pengajian aras rendah, pengajian aras tinggi. Kita baca kitab Mughnil Muhtaj ni sebenarnya pengajian aras tinggi, bukan pengajian aras rendah. Jadi apabila pengajian aras tinggi, ada tempat mudah dan ada tempat susah. Jadi tempat susah kita kena hadapilah. Tempat susah kadang-kadang masa kita belajar saat itu kita rasa tidak faham kadang-kadang. Dan benda ni sebenarnya dialami oleh bukan hanya orang hak yang baru belajar, bahkan orang hak yang lama belajar pun mengalami perkara yang sama. Kadang-kadang Allah tak faham masalah ni. Kadang-kadang guru ada tapi kita masih lagi tidak faham. Tapi sebenarnya kadang-kadang benda yang kita tidak faham tadi, kalau kita ulang 2-3 kali lepas daripada itu kita perhati seorang, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberi ataupun membuka pintu kepada kita, akhirnya kita faham. Kadang-kadang pada hari ini kita tidak faham, tapi suatu hari nanti kita faham. Begitu tempat hak yang payah. Dan benda ni maksudnya dilalui oleh orang hak yang mendalami kitab-kitab Turath, khususnya macam kita kata syarah kepada kitab Minhajul Talibin, kitab Tuhfah ke, kitab Nihayah ke, dan kitab Mughnil Muhtaj ke. Anda ingat ada suatu ketika dahulu anda pernah, ni sebagai cerita lah, cerita. Anda suatu ketika dahulu kita belajar suatu kitab. Ada beberapa kitab kita belajar dengan beberapa guru, tapi masih lagi tak faham. Kita tak faham. Tak faham huraian dia, tak nyakut ke mana, tak tahu. Jadi kadang-kadang kita rasa tekan kita sendiri. Lepas tu anda pun pergi masa kita belajar di Syria, ada seorang ulama yang nama dia Syekh Mazin Bakir. Anda sebut banyak kali Syekh Mazin Bakir, seorang pakar fiqh mazhab Hanafi. Orang yang alim sungguh. Dan dia ajar kita tu, dia mengajar kita, tak ada kitab kita baca, dia boleh ulang balik benda yang disebut dalam kitab. Anda belajar daripada dia beberapa kitab fiqh mazhab Hanafi. Antaranya kitab Al-Ikhtiyar fi Ta'lilil Mukhtar, dan dia sendiri ada buat syarahan kitab tersebut. Yang mana
dalam kitab Al-Ikhtiyar fi Ta'lil Mukhtar, kalau di Syria, kalau mazhab Hanafi, kalau kata Syekh Mazin Bakir, ni orang akui lah, seorang yang cukup alim dalam merungkai ibarat-ibarat kitab-kitab yang susah. Tapi ketika baca kitab Al-Ikhtiyar fi Ta'lil Mukhtar, ada tempat-tempat yang kata, ish, aku tak faham lah masalah ni. Oh, jadi kita kata rupanya tak faham ni perkara yang biasa apabila kita berhadapan dengan kitab Turas. Tapi lama kelamaan Allah Subhanahu Wa Taala memberi atau membuka pintu kefahaman, insya-Allah kita faham. Baik, yang penting kita bermula. Yang penting kita melangkah ke depan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وفرق الأول بأن الجنبة مدته محقق بخلافها. Okey, habis itu kita masuk dalam perbahasan baru pula. Katanya bukan perbahasan baru, maksudnya ni kalam yang lain ni dipanggil dia. Kalau maksud perbahasan baru adalah ni dipanggil jumlah musta'nafah. Waw pada wasyamilah dipanggil waw istinafiyah. Ni maksudnya jumlah yang baru. Itu maksud ana. Beda sekali lagi. Hadathuhu, betul? Oh, bukan muddatuhu. Kita ana silap. Hura pun sedap, hura macam betul dah. Wujud findika apa? Bukan muddatu hadathuhu. Okey, wa farraqa. Astagfirullahalazim. Oh. Sedap hura. Rupanya kita silap. Apa agak kita ni? Wa farraqal awwal, sebab banyak ada silap ni. Wa farraqal awwal bi annal fani habis nak balik lele dah. Sudah dah baru khabar. Wa farraqal awwal bi annal junuba hadathuhu, bukan muddatuhu. Kita ana muddah. Parok sungguh. Hadathuhu, hadathnya adalah muhaqqaq, suatu yang jelas. Bi khilafiha kembali kepada al-mutahayyirah. Hadath dia tidak jelas. Waktu lebih jelas lagi ya. Tidak gitu. Waktu lebih jelas lagi. Tadi kita kata muddatuhu, muddah hadathnya. Tu kita rasa dia macam tak salah lagi ya. Sebab muddahnya mudah hadathnya kan, tempohnya tempoh hadath tu. Tempoh junub tu lah. Jelas, nyata. Ni bukan mudah hadathuhu. Allah parok sungguh. Astaghfirullah. Wa farraqa al-awwalu bi anna al-junuba hadathuhu. Hadathu mubtada, muhaqqaqun khabar bagi hadathuhu. Jumlah hadathuhu muhaqqaq. Hadathuhu muhaqqaq khabar bagi anna. Allah Rabbi, kitab kita ana ni. Ana sebenarnya ni cetakan cetakan ana yang ana pegang. Oh, dak nampak model. Cetakan Darul Faiha, Darul Manhal. Ini cetakan ana. Dan ana buat dua lagi ni. Ni semua juzuk yang pertama belaka. Ni juzuk yang pertama, ni juzuk yang pertama. Ana ada dua juzuk. Hak ni ana tinggal sini. Hak ni ada di rumah. Jadi semuanya jadi wa farraqa al-awwalu bi anna al-junuba hadathuhu muhaqqaqun bi khilafiha. Baik. Dibaca mana wa furriqa. Dia la'alla as-sawab wa farraqa. Farraqa al-awwal. Awal pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama yang membuat tafriq. Katanya habis itu wa syamila, ni waw istinafiyah, wa syamila kalamuhu tahrim al-mukthi fil masjid 'alayha, dan merangkumi oleh kalam musannif, wa syamila kalamuhu, dan merangkumi oleh kalamnya, kalam al-musannif yakni Imam Nawawi, tahrim al-mukthi fil masjid 'alayha, akan tahrim, diharamkan berhenti dalam masjid atasnya, atas mutahayyirah. Jadi perkataan musannif wal masyhur wujubul ihtiyat, wajib ihtiyat, perkataan wajib ihtiyat saat itu, ia merangkumi harang perempuan mutahayyirah berhenti dalam masjid. Kita boleh faham. Tapi dalam kitab Minhaj, Imam Nawawi tidak sebut secara jelas benda ni. Cuma perkataan wujubul ihtiyat, ia merangkumi harang
berhenti di dalam masjid bagi perempuan mutahayyirah. Okey, jelas tak? Dia merangkumi perkara tersebut. Wabihi, dan dengannya, dengan tahrimil mukthi fil masjid sarraha fi asli rawdah. Telah mentasrihlah ia al-musannif Imam Nawawi fi asli rawdah, di dalam asal bagi rawdah, iaitu rawdatul talibin. Okey, dalam asal bagi ar-rawdah. Ar-rawdah ni maksudnya rawdatul talibin. Okey, boleh faham Baik. Asal bagi Rawdah At-Talibin, karangan Imam Nawawi juga. Dan ana ataupun ana sebut dah sebelum daripada ni, kita ada perkataan aslur rawdah dan kita ada zawaidur rawdah. Asal rawdah adalah apa yang disebut dalam kitab Rawdah Talibin yang Imam Nawawi ringkaskan daripada kitab Imam Ar-Rafi'i. Okey, boleh faham? Manakala zawaid ar-rawdah adalah apa yang ditambah oleh Imam Nawawi dalam kitab rawdah tersebut. Okey, habis. Jadi benda ni disebut secara jelas oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, iaitu haram bagi perempuan mutahayyirah berhenti di dalam masjid. Qala fil muhimmat, telah berkatalah ia Imam Al-Asnawi fil muhimmat, di dalam kitab Muhimmat. Dalam kitab Muhimmat, Imam Al-Asnawi ataupun Al-Isnawi, dia ada satu kitab Al-Muhimmat, dia buat syarah kepada kitab Rawdah, kitab Rawd War-Rafi'i, tak silap ingat, gitulah nama dia. Yang mana dalam kitab tersebut disebut lagu mana? Wa huwa muttajih, iaitu kembali kepada tahrim al-mukthi fil masjid 'alaiha adalah muttajih, ada wajah jugalah. Dia perkataan wujuh ataupun wajhun adalah pandangan bagi ashab Asy-Syafi'i. Pandangan bagi ashab Asy-Syafi'i. Kita di sana ada pandangan Imam Asy-Syafi'i, diguna istilah aqwal Asy-Syafi'i ataupun qaul Asy-Syafi'i. Kalau wajhun ataupun aujuh ataupun wujuh, itu bagi ashab Asy-Syafi'i. Nampak ada wajah juga. Ada wajah bagi ada wajah idza kana li gharadin dunyawi, apabila adalah ia bagi tujuan duniawi, tujuan yang disebabkan kepada dunia. Okey, tujuan duniawi sebagai contoh untuk ni tujuan duniawi sebagai contoh untuk tukar kipah. Orang puan mutahayyirah nak masuk dalam masjid untuk tukar kipah. Okey, hak tu tujuan duniawi. Okey, boleh faham? Kita ada tujuan duniawi, ada tujuan ukhrawi. Bukan tujuan duniawi ni haram tak, bukan. Dia tujuan duniawi ni adalah bukan tujuan untuk beribadat. Tujuan ukhrawi adalah tujuan untuk ibadat. Tapi jangan faham, dunia masuk dalam masjid kerana dunia haram. Bukan begitu. Jangan terlalu tinggi ingat tasawuf. Dia tasawuf tu bukanlah salah, memang betul lah. Sebab kita nak membersihkan hati. Tapi janganlah sama dalam semua benda kita nak hurah mengikut kefahaman tasawuf kita. Baik. Idza kana li gharadin, apabila adalah ia kerana tujuan duniawi. Masuk dalam masjid kerana nak sapu masjid. Sapu masjid, bersih masjid dapat pahala. Tapi ia sebenarnya masih lagi masuk dalam li gharad duniawi. Okey, boleh faham kan? Dia li gharad ukhrawi ni masalahnya ibadah, suatu ibadah. Jadi kalau dia masuk dalam masjid kerana gharad duniawi, maka hukum dia adalah haram lah. Bukan masuk berhenti dalam masjid. Aula li gharad, ataupun tidak kerana gharad, sebarang tujuan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi, saja-saja masuk. Okey, fa in kana lis-salati, maka jika adalah ia kembali kepada al-mukth fil masjid, diam dalam masjid, lis-salah, untuk sembahyang. Hak ni li gharadin ukhrawi. Jadi dimasuk dalam masjid, perempuan mutahayyirah masuk dalam masjid untuk sembahyang. Maka faka qiraati surati fiha, maka seperti membaca surah dalam sembahyang. Faham tak lagi Fendi? Kalau dia masuk dalam masjid ataupun dia berhenti dalam masjid tujuan untuk sembahyang, maka hukum dia adalah seperti membaca surah dalam sembahyang. Okey, baca surah dalam sembahyang boleh ke tak? Boleh ke tak baca surah dalam sembahyang? Atas pandangan mu'tamad, hukum dia adalah dibolehkan. Kan dikabarkan
Amma fi salati fajaizatun mutlaqa. Mutlaqa ni tak kira hak yang surah ke, hak Fatihah ke. Okey, boleh faham? Jadi kalau masuk dalam masjid, tujuan untuk sembahyang, maka seperti baca surah dalam sembahyang. Boleh ke tak? Atas pandangan mu'tamad, hukum dia dibolehkan. Okey, boleh faham? Sebab dia masuk dalam masjid, tujuan untuk sembahyang bukan wajib. Hukum dia adalah sunat. Maksudnya bukan benda wajib. Adakah wajib kita sembahyang di masjid? Tidak. Maksudnya adakah syarat sah sembahyang mesti dilakukan di masjid? Tidak. Okey, boleh faham? Tetapi kerana tujuan ibadat, maka hukum dia adalah diharuskan. Nampak kan? Sama dengan hukum dia sama dengan membaca surah dalam sembahyang. Boleh ke tak? Boleh atas pandangan yang pertama. Atas pandangan yang kedua boleh. Luar sembahyang pun, dalam sembahyang pun boleh. Atas pandangan yang ketiga tak boleh. Okey, jelas kan? Ingat tak tadi yang? Kita ambil pandangan pertama. Aw li'tikafin aw tawafin fakassalah. Ataupun kerana i'tikaf. Dia masuk dalam masjid kerana i'tikaf, tak ada kerana sembahyang. Ni termasuk dalam gharad ukhrawi ni. Kerana i'tikaf, dia masuk dalam masjid, dia berhenti dalam masjid untuk beriktikaf. I'tikaf adalah ibadat yang dituntut. Ataupun untuk tawaf. Maka hukum dia adalah fakas salati fardan aw nafla. Maka hukum dia seperti sembahyang fardu atau sunat. Perempuan mutahayyirah boleh tak nak sembahyang? Perempuan mutahayyirah boleh tak nak sembahyang? Boleh, bukan setakat boleh, bukan wajib dia sembahyang. Okey, boleh faham? Boleh faham? Wajib dia sembahyang. Maka hukum dia seperti sembahyang fardu atau sunat. Maksud dia fardu atau sunat? Jadi kalaulah iktikaf tu iktikaf fardu, maka wajib dia kena iktikaf wajib. Contoh dia bernazar, maka wajib dia kena beriktikaf. Kalau iktikaf sunat, macam sembahyang sunat, boleh dia sembahyang sunat, boleh dia iktikaf sunat. Sama juga tawaf, ada tawaf fardu, ada tawaf sunat. Okey, boleh faham kan? Maksudnya, kalau dia masuk dalam masjid, dia berhenti dalam masjid, tujuan beriktikaf, tujuan tawaf, maka hukum dia adalah dibolehkan. Okey, boleh faham? Nampak kan? Itu maksud dia. Tapi, kalau tujuan untuk sembahyang, maka seperti baca surah di dalam sembahyang. Jelas tak? Jelas tak? Berapa beza di antara masuk dalam masjid tujuan untuk sembahyang lain daripada hukum masuk dalam masjid tujuan untuk iktikaf dan tawaf? Dia katakan ni, kalau masuk dalam masjid, bukan masuk, anda sebut banyak kali masuk, sebenarnya nak kata berhenti, sebab semata-mata masuk tak ada masalah. Sebab lalu saja tak ada masalah. Waktu perempuan yang haid boleh lalu saja dalam masjid tanpa berhenti. Okey. Ni sebenarnya anda nak sebut berhenti, tapi banyak kali sebut perkataan masuk. Itu tersasar dah. Berhenti dalam masjid, kalau tujuan untuk sembahyang, dia sama hukum seperti membaca surah dalam sembahyang. Kerana melihat sembahyang bukanlah syarat sah dia mesti dilakukan dalam masjid. Tetapi kalau bab iktikaf, okey, bab iktikaf adalah seperti sembahyang sendiri. Bukan seperti membaca surah dalam sembahyang. Hukum dia seperti sembahyang. Sebab dia, sebab iktikaf mesti dilakukan dalam masjid. Faham? Sama juga dengan tawaf. Sebab dia, sebab tawaf juga mesti dilakukan dalam Masjidil Haram. Boleh kita nak tawaf melalui luar daripada Masjidil Haram? Tidak dibolehkan. Okey. Qal, berkatalah ia, siapa? Tadi kan qala fil muhimmat kan? Jadi berkatalah ia Imam Al-Isnawi lagi. Wala yakhfa anna mahalla dhalika idza aminat talwith. Idza aminat talwitha. Dan tidak sembunyilah. Itu tidak sembunyi. Itu jelas lah. Hak ni jelas. Hak ni tidak sembunyi benda. Anna mahalla dhalika, bahawa tempat demikian itu. Mana? Diharuskan dia berhenti dalam masjid kalau sekiranya untuk sembahyang ataupun untuk iktikaf ataupun untuk tawaf. Idza aminat talwith, apabila aman ia daripada mengotori masjid. Okey, boleh faham? Kalau tidak aman daripada mengotori masjid dengan maksudnya darah banyak sangat, maka hak tu jelas hukum dia adalah tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan bukan kerana dia mutahayyirah, tetapi tidak dibolehkan kerana talwith, mengotori masjid dengan najis. Okey, boleh faham kan? Hak yang ada cerita saat ni tu, syarat ni jangan tinggal. Tu mana la yakhfa. Syarat ni mu jangan tinggal. Syarat ni mu kena ingat molek syarat ni .
ketika tidak dia aman selamat daripada mengotori masjid dengan darah tersebut. Habis. Lalu tu kata Khatib Asy-Syirbini, wa'tamada dzalika syaikhi, dan telah i'timad akan demikian itu oleh guruku. Tengok dzalika maf'ulun bi, syaikhi fa'il. Okey, boleh faham? Jangan witukar tu. Dia maf'ulun bi kadang-kadang ditakdimkan di atas fa'il. Kita kena tengok makna dia. Mu'tamid adalah syaikhi, mu'tamad adalah dzalika. Dan telah i'timad akan demikian itu. Akan mana? Hak yang disebut tadi. Hak yang disebut tadi. Haram berhenti dalam masjid bagi perempuan mutahayyirah kalau li gharadin dunyawi atau la li gharadin. Tapi kalau li gharad ukhrawi, contoh li salah, li i'tikaf, li tawaf, maka hukum dia adalah diharuskan. Okey, jelas kan? Telah i'timad akan demikian itu oleh guruku. Guru dia adalah Imam Ramli Al-Kabir. Baik, Abi. Seterusnya katanya wa taquful fardha, dan tawaflah ia al-mutahayyirah akan al-fardha, akan fardu. Dia di sana ada tawaf fardu, ada tawaf sunat. Tawaf fardu adalah tawaf rukun umrah, tawaf rukun haji, itu tawaf fardu. Atau tawaf nazar. Yang nazar untuk melakukan ibadat tawaf. Okey, wajiblah dia tawaf. Maka boleh perempuan mutahayyirah tawaf. Wa tusallil fara'id abadah, dan dia kena sembahyang fardu abadan selama-lama. Selama mana dia tahayyur, selama tu dia kena sembahyang. Tapi tahayyur ni maksudnya mutahayyirah ni dia ada penghujung sebenarnya. Baik. Yang pastinya dia ada penghujung. Mungkin penghujung dengan kematian. Ada penghujung juga ini. Ataupun penghujung saat ni tu apabila sampai kepada sinnul yas. Umur putus asa daripada haid. Baik. Wa tusallil fara'idha abadah wujuban. Wajib. Okey, boleh faham wajib dia kena sembahyang fardu selama-lama. Wa tatuful fardha wa tusallil fara'idha abada wujuban fihima. Fihima tu kembali kepada mana? Fihima kembali kepada at-tawaf ataupun tawafil fardi wa salatil fard. Okey, boleh faham? Tawaf fardu dengan sembahyang fardu wajib. Dia kena buat. Itu maksud wujuban fihima. Sebab dia lihtimali tuhrihima. Lihtimali tuhriha, kerana ihtimal boleh jadi tuhri al-mutahayyirah. Sebab kita kabarkan setiap zaman saat ni ihtimal haid dan ihtimal suci. Baik, wala farqa fi dhalika bainal maktubi wal manzur, dan tidak ada perbezaan pada demikian itu di antara al-maktub, hak yang diwajibkan. Al-maktub tu sembahyang fardu, hak 5 waktu tu kan. Itu dipanggil hak yang ditetapkan, sembahyang hak yang wajib, hak yang ditetapkan tu. Wal manzur ataupun sembahyang hak yang wajib ataupun tawaf yang wajib, hak yang dinazar. Sama je lah. Ustaz, ada tak kemungkinan mutahayyirah tu sembuh selain daripada putus haid ataupun mati? Mungkinkah? Mungkinlah Zul. Mungkin tahayyur tu berlaku 3 bulan je. Mungkin lah. Mungkin tak ada masalah. Banyak lagi kemungkinan. Kemungkinan tahayyur berlaku dalam 4 bulan je. Mungkinan 3 bulan. Maksudnya kan tahayyur ni darah duk keluar sokmo kan. Ada penyakit. Dan penyakit dia mungkin dia sembuh setelah daripada dia rawat, setelah dia makan ubat sebagai contoh. Jadi makan ubat molek baru ni dok teratur hit dia. Jadi ngaruk kali mari. Jadi dia pun ada gangguan. Jadi bukan setakat hit tidak teratur, pemikiran dia juga tidak teratur sebab tu lupa adat dia, kadar dan waktu. Tapi apabila dia saat ni tu telah melalui proses-proses tertentu, contoh berubah ataupun dia saat ni tu diberi semangat, jadi kembali kepada warah balik dah, mungkin sembuh penyakit tersebut. Dia adalah kemungkinan yang lain. Banyak lagi lah kemungkinan. Reka sendirilah kemungkinan mana je. Dia dikira sembuh apabila darah tersebut dihukumkan haid, dan dikira sembuh kalau darah tu berhenti. Darah berhenti. Baik. Selagi darah saat itu berterusan, masih selagi itulah dinamakan dia sebagai perempuan mutahayyirah. Betul lah. Baik. Katanya
Qala al-Isnawi, telah berkata oleh Imam Isnawi, wal qiyasu anna salatal janazati kadhalik. Qiyasnya bahawa sembahyang jenazah seperti demikian itu. Sama dengan sembahyang fardu. Maksudnya boleh dia sembahyang jenazah. Jadi perempuan mutahayyirah boleh sembahyang jenazah. Jangan tak kata lelaki pula Fendi. Jadi qiyas anna salatal janazati kadhalik. Jadi kalau orang dia tu siapa masa orang mati, kalau dia mutahayyir boleh pergi sembahyang. Dan boleh jadi tok imam. Tok imam warna pula. Dia kan asal tuntutan sembahyang jenazah ni kepada lelaki. Jadi kalau sama-sama perempuan, yalah tak ada masalah lah, bolehlah dia buat. Apa nak jadi tok imam ni, kita kata tok imam bagi orang lelaki. Jadi mesti kena orang lelaki. Jangan tok orang lelaki pula sini qiyas anna salatal janazati kadhalik. Maksudnya sebagaimana boleh dia sembahyang fardu, tawaf fardu, bahkan boleh dia sembahyang jenazah. Bahkan kalau ketika tidak ada lelaki yang dia sembahyang atas jenazah, maka wajib kepada perempuan sembahyang jenazah. Dan perempuan tu mutahayyirah, hukum dia adalah dibolehkan. Faham? Sebab wajib atas dia sembahyang jenazah. Itu maksud wal qiyas anna salatal janazati kadhalik. Okey, tadi kan dia kata wa tusallil faraid abada. Lepas tu nak sembahyang sunat boleh tak? Katanya wa kadhan naflu fil asah. Sama juga sembahyang sunat mengikut kaul al-asah. Perkataan al-asah banyak kali dah kita khabar. Ia memberi isyarat bahawasanya permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah. Yang mana khilaf di antara ashab asy-Syafi'i. Dan khilaf di sini adalah khilaf yang kuat di sebuah sandaran dalil. Maksudnya muqabil al-asah juga kuat. Tapi pandangan mu'tamad adalah al-asah. Okey, jelaskan. Manakala muqabil al-asah adalah pandangan yang dhaif. Wa kadhan naflu, dan seperti ini sembahyang sunat. Maksud dia an-naflu asal makna sunat. Itu asal makna ai laha salatuhu wa tawafuhu wa siyamuhu. Laha harus baginya. Bagi al-mutahayyirah salatu, laha khabar muqaddam, salatuhu mubtada muakhar. Harus baginya, bagi mutahayyirah, salatuhu salatun nafli, wa tawafuhu wa tawafun nafli, wa siyamuhu wa siyamun nafli. Sembahyang sunat, puasa sunat, tawaf sunat harus dilakukan oleh perempuan mutahayyirah. Bukan setakat perkara yang wajib, bukan perkara yang sunat boleh dia buat. Perkara yang wajib jelas hukum dia adalah wajib. Cuma hak yang kata sembahyang sunat, puasa sunat, tawaf sunat boleh ni adalah fil asah, mengikut al-asah. Sebab dia boleh, ni alasan al-asah, li'annahu, kerana sesungguhnya an-nafl min muhimmatid din, daripada perkara-perkara yang penting di dalam agama. Okey, boleh faham? Benda hak yang sunat adalah benda hak yang muhim, perkara yang penting. Benda hak yang sunat adalah benda hak yang penting di dalam agama. Sebagaimana dituntut kita melakukan perkara yang wajib, juga dituntut kepada kita melakukan perkara yang sunat. Bukan perkara-perkara yang sunat adalah menyempurnakan kekurangan perkara yang wajib yang kita lakukan. Baik. Jadi oleh kerana perkara sunat itu adalah termasuk dalam mim muhimmatid din, fala wajha li hirmaniha minhu, maka tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada alasan li hirmaniha, untuk menghalang perempuan daripada an-nafl. Dan benda penting kan dalam agama, maka tidak ada sebab lah kita nak menghalang perempuan daripada an-nafl. Okey, tu al-asah. Dalam syarah dia akan mari muqabil al-asah. Katanya wathani ni pandangan yang kedua, muqabil al-asah. La, kita ana tidak ada la. Kita ana tidak ada la. Tu mari li annahu. Sebenarnya ada la. Kita tak ada la tak? Ada la, tu hak betul. Wathani la. Maksudnya la, maksudnya tidak boleh dia sembahyang sunat. La yajuzu lahan nafl, tidak harus baginya an-nafl sunat. Sebab dia tidak harus, atas pandangan yang kedua, li'annahu, kerana sesungguhnya an-nafl la darurata ilaihi, tidak ada darurah kepadanya. Sekarang ni kata dia kita wajib dia mengambil langkah ihtiyat kerana darurah. Sembahyang sunat ada darurah tak? Tidak ada darurah dah, benda tidak ada darurah, kenapa kita mengharuskan dia sembahyang sunat? Okey, boleh faham kan? Pandangan yang pertama kata walaupun tidak ada darurah, tapi dia termasuk dalam mim muhimmatid din, daripada perkara hak yang cukup penting dalam agama. Maka bandingan dia, benda hak yang tidak ada darurah kepadanya, bandingannya adalah kamassil mushaf,
seperti menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf tidak ada darurah, sebab itulah kita larang dia menyentuh mushaf. Wal qiraati fi ghairi salah, dan membaca Al-Quran pada selain daripada sembahyang. Sebab itulah kita larang, sebab tidak ada darurah. Sama juga dengan masalah sembahyang sunat. Ini pandangan yang kedua, tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Wa qila, kata qil, dia ada juga pandangan yang ketiga. Wa tusalli ratibata duna ghairiha. Dia sembahyang sunat ratibah, sembahyang sunat rawatib. Sebab sembahyang sunat rawatib dia mengikut sembahyang fardu. Jadi ketika harus asal, maka harus faraq bagi asal. Okey, boleh faham tak? Kan kita sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang mengikuti sembahyang fardu. Sembahyang fardu adalah asal, sembahyang rawatib adalah faraq daripada sembahyang asal. Jadi dah asal boleh, faraq dia boleh jugalah. Kita atas pandangan yang ketiga. Jadi sembahyang sunat selain daripada rawatib tidak dibolehkan. Sebab dia tidak ada sembahyang fardu yang dia ikut. Okey, boleh faham sembahyang sunat duha tak boleh, sebab mana ada sembahyang sunat duha mengikuti sembahyang fardu. Duna ghairiha. Pendek kata, pandangan yang ketiga dia melihat kepada hak yang asalnya dibolehkan sembahyang fardu. Maka sembahyang sunat tidak dibolehkan melainkan sembahyang sunat yang berkait dengan sembahyang fardu. Itu pandangan yang ketiga. Katanya qala ad-Damiri, telah berkata oleh Imam ad-Damiri, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia kata ni waqtada itlaqul musannifi annahu la farqa fi jawaz an-nafli laha bayna an yabqa waqtu al-fariidati aw yakhruj wa huwa al-asahhu fi zawaid ar-rawdah wa khalafa fi syarh al-muhadhab wa at-tahqiq wa syarh Muslim. Al-Fadhil Ustaz Rizwan Hashim kata rawatib ataupun ratibah ni sunat yang mengiringi fardu. Sunat ratibah adalah sunat yang mengiringi fardu. Dia di sana ada sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah, tu dipanggil sunat rawatib. Sunat yang mengiringi solat fardu. Jazakumullahu khairah. Katanya waqtada itlaqul musannif, dan menuntut ataupun menghendaki oleh itlaq musannif. Mana itlaq? Apa makna itlaq? Itlaq ni maksudnya musannif tidak taqyidkan. Musannif katakan wa kadzan naflu, seperti itu masalah sunat. Okey, musannif kata an-naflu secara mutlak tanpa didatangkan qaid. Sunat mana hak yang dibolehkan? Okey, boleh faham? Jadi musannif kata seperti ini sembahyang sunat. Okey, datang musannif mengibaratkan sembahyang sunat secara mutlak. Okey. Jadi kita dapat faham musannif itlaqkan sunat bahawasanya baik, boleh sembahyang sunat. Boleh sembahyang sunat. Walaupun sunat saat itu, okey, boleh sembahyang sunat, boleh sembahyang sunat. Nanti kita baca hak yang dia nak kabur. Waqtada itlaqul musannif, dan menghendakilah oleh itlaq musannif. Itlaq pada perkataan an-naflu itulah. Ya. Kita ada mutlaq dan kita ada muqayyad. Sekarang ni musannif kata seperti ini an-naflu. Okey, an-naflu tu mutlaq ke muqayyad? Mutlaq. Tanpa disebut sembahyang sunat saat ni tu ada waktu lagi ke, tak ada waktu dah ke. Okey, boleh faham kan? Waqtada itlaqul musannifi annahu la farqa fi jawazin nafli, bahawasanya tidak ada perbezaan pada harus sunat saat itu, laha baginya, bagi mutahayyirah, baina ay yabqa waqtul fariidati aw yakhruj, antara bahawa berbaki waktu sembahyang fardu ataupun keluar dah waktu sembahyang fardu. Faham tak tadi? Masih lagi berbaki waktu sembahyang fardu ataupun keluar. Maksudnya kan asalnya hak yang wajib tadi sembahyang fardu. Sembahyang sunat ni dia mengikut sembahyang fardu. Sebagaimana boleh dia sembahyang fardu, boleh juga dia sembahyang sunat. Dan adakah disyaratkan sembahyang sunat yang dia nak sembahyang saat itu adalah mesti kekal waktu fardu, ataupun kalau keluar waktu fardu sekali pun masih lagi boleh dia buat. Okey, boleh faham? Jelas tak Fendi? Okey, sebagai contoh begini. Sekarang ni kita sembahyang sunat rawatib ba'diyah zuhur. Kita permulaan waktunya apabila kita sembahyang fardu zuhur. Penghujung waktunya apabila habis waktu zuhur. Boleh tak kita qada sembahyang ba'diyah zuhur pada waktu asar? Boleh. Di sana ada hadis yang mana Rasulullah pernah qada sembahyang sunat rawatib zuhur dalam waktu asar. Okey, boleh faham?
dalam waktu asar. Jadi sekarang ni kita kalau Zuhur dengan Asar, Zuhur ada waktu dia, Asar ada waktu dia kan. Kita kena buat contoh gini, kita buat contoh. Boleh juga kita nak contoh tu, cuma kita nak contoh lebih jelas. Kita ambil subuh dengan lepas daripada subuh tidak ada waktu fardu. Okey, kita buat contoh gitu. Tadi boleh juga, cuma dia panjang sikit, kita kena hurah. Okey, katakanlah kita ada sembahyang sunat subuh. Lepas tu kita sembahyang fardu subuh. Lepas daripada kita sembahyang fardu subuh, rupa-rupanya kita sedar kita nak sembahyang lagi sunat subuh. Okey, boleh faham? Jadi lepas daripada fardu subuh, kita boleh qada sembahyang sunat subuh. Lepas daripada fardu subuh, lepas daripada matahari naik, boleh kita qada sembahyang sunat subuh. Jadi tengok pada zahir itlaq musannif bahawasanya sembahyang sunat subuh boleh dilakukan oleh perempuan mutahayyirah dalam waktu subuh dan boleh dilakukan setelah daripada waktu subuh. Sebab musannif kata wa kadzan naflu dengan dilafaz dengan itlaq. Faham tak lagi? Baik. Dia itlaqkan perkataan naflu. Sebab tu dia katakan la farqa fi jawazin nafli laha baina ay yabqa waqtul fariidati aw yakhruj. Tapi adakah musannif sebut secara jelas benda ni dalam matan? Tak sebut secara jelas. Hak ni benda difahami sahaja. Okey, boleh faham. Difahami saja, tidak disebut secara jelas. Itu perkataan iqtada. Iqtada ni maksudnya pengarang kita cuba menghukumkan masalah tu dengan tidak secara jelas. Okey, katanya wahwah dan iaitu. Mana? Jawazin nafli laha baina ataupun mana? Jawazin nafli laha. Harus sembahyang sunat baginya sawaun baqiya waqtul fariidati au kharaj. Sama ada masih lagi kekal waktu fardu ataupun keluar dah, adalah al-asah fi zawaidir rawdah. Pandangan hak yang al-asah fi zawaidir rawdah. Hak tu sebut secara jelas dalam kitab Zawaid ar-Rawdah oleh Imam Nawawi. Tapi yang masalahnya wa khalafa, dan telah menyalahilah ia Imam Nawawi sendiri fi syarhil muhadzab, dalam kitab syarah muhadzab, wa tahqiq, dan dalam kitab tahqiq, wa syarhi Muslim, dan dalam kitab syarah Sahih Muslim. Okey, boleh faham? Jadi Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin dia kata lain, tapi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, lepas tu dalam kitab At-Tahqiq, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dia mentarjih pandangan yang lain. Fasahhahal jami', maka telah mentasahih. Fasahhah bukan fasahihun, ke sahihun. Tak ada ya lepas daripada ha kan? Ada ya tak? Di antara kan ada dua ha kan? Kita ana fasahihun. Ini salah, bukan fasahihun. Fasahha. Maka telah mentasahih oleh al-jami', oleh sekalian. Begitu kan? Okey, fasahha fil majmu'. Baru betul. Kita ana fasahihun al-jami' gitu. Okey, fasahha maka telah mentasahihlah ia Imam Nawawi fil majmu' di dalam kitab Majmu'. Telah mentasahih adamal jawaz, tidak harus ba'da khurujil waqt, setelah daripada keluar waktu. Lepas daripada keluar waktu tak harus dah. Tak boleh dah lepas daripada keluar waktu. Itu apa hak yang ditasahih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Jadi apa hak yang ditasahih oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin dan dalam kitab yang lain berbeza. Okey, boleh faham? Berbeza. Jadi dia apabila wujudnya perbezaan di antara tarjih Imam Nawawi dalam kitab-kitab beliau, maka kita tengok kitab yang paling akhir sekali. Antara kitab paling akhir adalah kitab Tahqiq. Kitab Tahqiq. Jadi bermakna kalau keluar daripada waktu, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Alif ha. Alif ha ni isyarat kepada intaha. Intaha perkataan Imam Ad-Damiri. Ai li'anna hadathaha, kerana sesungguhnya hadathnya yatajaddadu wa najasataha tatazayadu. Kerana sesungguhnya hadathnya yatajaddadu, sering berlaku. Tajaddud ni tajdid itulah. Jadid baru, sering berlaku. Maksudnya tubik semua kan?
Lepas tu wa najasatah, dan najisnya tatazayadu, bertambah. Tidak gitu. Hadahnya sering berlaku. Ke tidak sering berlaku, Fendi? Berlaku sokmo kan? Tubik sokmo tu kan? Lepas tu najis dia sering bertambah sokmo kan? Tapi wa ma'a hadha fama fi zawaidi aujah. Serta ini, maka apa yang ada dalam kitab zawaid raudah aujah. Aujah ni maksudnya, ni isim tafdhil. Aujah maksudnya asahhu al-wajhain. Hak yang lebih sahih daripada dua wajah tersebut. Jadi Khatib Asy-Syirbini dia mentarjihkan apa hak yang disebut dalam kitab Rawdatul Talibin. Jadi maksudnya habis waktu ke, masih lagi dalam waktu ke, tetap dia boleh sembahyang sunat. Okey, boleh faham? Jadi kesimpulan, kita buat kesimpulan. Jadi sekarang ni, katakanlah dia saat ni tu, katakanlah dia dak sembahyang sunat subuh. Okey, dia dak sembahyang sunat subuh. Jadi sunat subuh harus dilakukan oleh perempuan mutahayyirah di dalam waktu subuh. Okey, boleh faham? Ketika habis dah waktu subuh, adakah perempuan mutahayyirah boleh qada balik dalam ketika dia masih lagi ada darah? Boleh qada balik sembahyang sunat subuh selepas daripada habis waktu. Nampak kan? Apa yang disebut dalam kitab Zawaid Ar-Rawdah adalah dibolehkan. Okey, boleh faham? Dibolehkan. Baik, dan pandangan ini sebenarnya lebih sahih daripada dua wajah sebagaimana yang disebut oleh Khatib Asy-Syirbini. Tapi apa yang diterjihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq, Majmu', Syarah Sahih Muslim adalah tidak dibolehkan. Kerana melihat kepada hadahnya sentiasa berlaku. Okey, boleh faham? Dah habis dah. Habis dah waktu dia. Tak boleh lah. Sebab hadah dia sentiasa keluar dan najis dia sentiasa bertambah. Okey, jelas kan? Tak boleh dah kalau habis waktu dah. Nampak tak? Faham dah? Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa qadiyatu sukutil musannifi an qada'i as-salati ba'da fi'liha fil waqti wa tasrihihi biwujub qada'i as-sawm annahu la yajibu qada'uha wa huwa ma fil bahri 'anil nas. Okey, hari ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada hari Ahad ni kalau kita panjang umur lah. Cuma kita sebenarnya kita tak banyak dah. Nak habis dah, ada beberapa helai lagi lah. Lepas tu habis lah bab ni. Tapi berapa helai pun berapa kali baca lagi. Banyak kali baca lagi. Sebab kita nak baca cepat, kita baca lambat. Kalau nak baca cepat, sehari habis. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.